alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh dengar Boleh. Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana sudi hadir ke taklimat khas permohonan zakat bagi pelajar-pelajar yang berstatus tidak lengkap dokumennya. Okey. Untuk makluman para pelajar, nama saya Azlan Abdul Aziz, Pensyarah Akanan Fakulti Sains Komputer dan Matematik, selaku Ketua Penemuduga Unit Zakat UiTM Cawangan Perlis. Okey, terlebih dahulu saya ingin maklumkan seramai 500 permohonan telah diterima bagi permohonan zakat bagi semester ini. Namun selepas semakan dibuat oleh penemuduga unit zakat, didapati seramai 144 orang pelajar yang tidak melampirkan dokumen yang secukupnya. Okey. Alright. So pada pagi ini kita akan cuba teliti semula. Okey. Apakah dokumen-dokumen yang sepatutnya anda semua lampirkan supaya sesi temuduga itu boleh dilaksanakanlah. Okey, so prosesnya adalah begini. So pelajar akan mengisi borang permohonan dan pihak unit zakat dan juga penemuduga unit zakat akan semak terlebih dahulu. Akan semak semua dokumen adakah dilampirkan ataupun sebaliknya. Okey, ada yang lampir, ada yang tidak disahkan, tidak mengisi borang semakan harus kifayah dengan sempurna dan beberapa dokumen lain. Okey. Jadi saya ingin share sedikit. Nampak Nampak tuan. Okey, so kalau ini yang merupakan laman website zakat UiTM Cawangan Perlis, unit zakat sedekah dan wakaf UiTM Cawangan Perlis. So kalau anda kata para pelajar pergi kepada borang permohonan bagi zakat secara diri, okey, di bawah ini memang telah diletakkan senarai dokumen yang perlu dimuat naik pada borang permohonan. Okey, senarai dokumen yang perlu dimuat naik pada borang permohonan. Yang pertama adalah kad matrik UiTM, okey, di bahagian depan dan juga belakang. Sekiranya tiada pelajar yang semester pertama yang memohon Part 1, okey, ataupun pelajar penerapan, okey, yang mana telah habis diploma dan masuk ke program ijazah sarjana muda, yang mana belum ada lagi kad matrik, boleh juga melampirkan surat tawaran pengajian. Okey, surat tawaran pengajian. Dan dokumen ini perlulah disahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, keputusan peperiksaan pada semester yang lepas. Okey, para pelajar boleh dapatkan di student portal ataupun bila anda kata semakan dibuat kan akan ada screenshot tu kan. Okey, itu juga perlu dilampirkan dan disahkan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah senarai tanggungan ibu bapa ataupun penjaga. Yang ni telah saya berikan linknya. Okey, kita try buka tengok. Okey, ini merupakan senarai tanggungan ibu bapa ataupun penjaga. Yang ini pun perlu disahkan oleh pegawai yang bertanggungjawab ataupun penghulu, ketua kampung, guru besar sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Okey, yang kenal. Okey, yang kenal anda dan juga keluarga lah. Seterusnya adalah slip gaji. Okey, slip gaji.
Ini slip gaji ni merupakan dokumen kepada mana-mana para pelajar yang ibu bapanya bekerja kerajaan ataupun swasta. Bagi pelajar yang ibu bapanya tidak mempunyai slip gaji, okey, perlu mengisi borang pengesahan pendapatan yang terdapat di laman web lah. Okey, ini adalah borang pengesahan pendapatan. Okey. So pelajar perlu isi dan perlu mendapatkan pengesahan, okey, daripada pegawai ataupun penghulu, ketua kampung, ketua masyarakat setempat. Okey. So perlu mendapatkan pengesahan. Okey. Dan yang terakhir, slip gaji pun kena dapatkan pengesahan. Dan yang terakhir adalah keputusan semakan had kifayah Majlis Agama Islam Perlis. Nah, yang ini merupakan dokumen yang para pelajar kebanyakannya silap isi. Okay, silap isi. Okey. Kita tengok. Ini merupakan kalkulator yang dibangunkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Okey. So, kebanyakan para pelajar silap isi kat sini. Walaupun saya telah letakkan beberapa video untuk memberikan panduan kepada para pelajar bagaimana cara isi, tapi tak mengapa. Saya ulang semula. Okey, ada beberapa section di sini, ada 3 section. Yang pertamanya adalah maklumat pendapatan asnaf. Okey. Maklumat pendapatan asnaf ini merupakan nama ketua keluarga, bukan nama pelajar, nama ketua keluarga, dan semua butiran kat sini adalah butiran ketua keluarga. Contoh nombor kad penalan. Contohlah 6510060862221. Contoh. Ini merupakan kad penalan bapa ataupun ketua keluarga, dan kena nyatakanlah ketua keluarga. Okey, siapa? So nama ketua keluarga. Kalau anda kata bapa lah, nama ketua keluarga. Tapi janganlah type nama ketua keluarga. Ialah nama ayah anda. Okey. Dan kena nyatakan juga pendapatan bulanan. Okey, berapakah pendapatan bulanan ketua keluarga itu? Okey. So katakanlah 5,000 contoh. Okey. Katakanlah ketua keluarga itu adalah bapa dan ibu pula pendapatan lebih kurang 2,000. Okey, 2,000. Okey. So kena isikan lah. Kalau anda kata ketua keluarga itu adalah ibu, maksudnya dekat sini tiada lah. Dekat sini tiada lah. Okay. Alright. So rumah sama ada sendiri ataupun menyewa, so kena pilih lah. Katakanlah menyewa. Okay. Dan seterusnya itu adalah merupakan maklumat pendapatan asnaf. Okay. Yang B pula adalah maklumat pendapatan. Okay. Pendapatan secara automatiknya bila anda kata pelajar isi bagi pihak ketua keluarga, bagi pihak ibu dan bapa anda, so automatically akan appear kat sini gaji 5,000 dan juga isteri 2,000. Okey. Pendapatan lain. Okey, nombor 3, pendapatan lain, pemberian anak ataupun bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun dan lain-lain. Kalau anda kata menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun ada anak-anak ataupun anak-anak daripada family ini yang memberikan bantuan kewangan kepada ibu bapa, so kena nyatakan contohlah 200. Seorang anak itu memberikan kepada bapanya RM200. Okey. Yang keempat, kereta. Okey, kereta mewah. Okey, umur 1 hingga 5 tahun. Mewah ni macam mana? Okey. As long as you ada kereta. Okey, as long as you ada kereta, you kena nyatakanlah kalau kereta itu baru dalam tempoh kurang daripada 5 tahun, so kita tick kat sini. So akan automatically akan appear nilai RM300. Okey. So kalau kereta itu telah berusia lebih 6 tahun, 6 hingga 10 tahun, okey, katakanlah okey, so kita tick kat sini RM100 akan keluarlah automatically RM100. Emas ataupun barang kemas yang melebihi nisab keperluan. Jadi selalunya mak anda lah ni. Okey, ibu-ibu ni. So kalau anda kata kita klik RM100. Okey. Hi-fi video, kalau anda kata ada hi-fi, ada astro ataupun parabola, so kita kena
klik dekat bahagian tambahan RM70. Okey, wang simpanan dibahagi 12 bulan. Ini sekiranya ada wang simpanan lah. So kalau anda kata contoh. Okey, ada 1,200. Okey, disimpan. Okey, so bahagi dengan 12 bulan. So berapa? 1,200 bahagi dengan 12 bulan, RM100 kalau anda kata ada simpanan lah. Okey. Alat-alat muzik. Kalau anda kata ada alat-alat muzik di rumah, tik kat sini. Okey, kalau anda kata ketua keluarga merokok, okey, so klik kat sini. Yang ni kena jujur lah. Okey. Okey, so jumlah pendapatan adalah sebanyak RM7,670. Okey. Okey. Alright. Maklumat yang seterusnya adalah maklumat keperluan hadul kifayah. Okey. So sekiranya pemohon itu merupakan yang mana ketua keluarga itu mempunyai rumah sendiri, akan appeal kat sini lah. Okay, so kalau anda kata rumah sewa, so sebab kenapa ada 550 ni, dekat atas ni kita telah klik pada menyewa. Okay, so dia punya pelepasan hadul kifayahnya adalah sebanyak 550. Okey, dewasa tidak bersekolah maksudnya sekiranya ada di kalangan adik-beradik. Okey. Isi rumah yang mana tidak bersekolah, dewasa tidak bersekolah. So kalau anda kata ada, so nyatakan bilangannya berapa? 1. Okey. Dewasa bersekolah yang berumur 13 tahun dan ke atas. Kalau anda kata ada, okey, adik-beradik yang dewasa yang bersekolah, okey, yang berumur 13 tahun ke atas, so nyatakanlah bilangannya berapa. Kanak-kanak yang bersekolah antara 7 hingga 12 tahun, sekolah rendah lah ni. Kalau anda kata ada adik-beradik yang masih lagi bersekolah rendah, so nyatakan berapa bilangannya. Kanak-kanak tidak bersekolah, okey, so nyatakan juga bilangannya. Sakit kronik, kalau anda kata ada ahli keluarga yang sakit kronik, okey, so nyatakan bilangan dia. Cacat, tanggung anak belajar di IPT ataupun IPTS, okey, so nyatakanlah. So ada 2 orang, termasuk you all lah. Keluarga bermasalah seperti penagih dadah, HIV, AIDS ataupun ditinggalkan, so kalau anda kata ada, klik kat sini. Okey. Mu'alaf, okey, kalau anda kata anda merupakan mu'alaf, okey, so klik juga kat sini. Okey. So jumlah keperluannya adalah 2,600. Okey. So lebihan atau kekurangan setelah ditolak jumlah pendapatan dan juga jumlah keperluan, jumlah pendapatan pada maklumat B dan keperluan pada maklumat C. Okey, so lebihan kekurangan adalah 5,070. So akan keluar di sini maklumat kategori bukan asnaf. Okey, bukan asnaf. Ada yang tulis asnaf. Okey. Okey, so tindakan seterusnya adalah jangan sesekali klik kepada cetak maklumat. Saya ulang, jangan sesekali klik pada butang cetak maklumat. Okey, kenapa? Sebab sekiranya anda klik kepada cetak maklumat, automatically nilai ini akan jadi kosong. Okey, saya akan tunjukkan sebentar lagi. Akan jadi kosong. Okey, so apa yang anda perlu buat adalah, okey, pergi kepada you punya keyboard. Okey, keyboard. Tekan button control, tekan button P. Saya ulang. Tekan button control pada keyboard dan juga P. Okey, ini merupakan arahan untuk print. Okey, kalau anda kata you buat begini, akan keluarlah di sini maklumat yang 5070 ni. Okey, 5070 dan akan keluar beberapa muka surat lain, 1 hingga 3. Okey. So destination biarkan kepada save as PDF page. Okey, pilih kepada custom. Pilih muka surat yang pertama sahaja. Okey, so nanti dia akan print muka surat yang pertama sahaja. Dan tekan button save. Nanti dia akan minta untuk save kat mana lah. Katakanlah dekat desktop, tekan save. Okey. So, contoh tak apalah, nanti dia akan appear dekat desktop lah maklumat tersebut. Okey. Saya nak tunjukkan kepada anda, sekiranya anda klik kepada cetak maklumat, apa yang berlaku. Okey, klik pada cetak maklumat.
Okey, nampak? Pada ruangan ini kalau anda kata you perasan, dia akan letak nilai kosong. Semua maklumat yang anda isi tadi akan jadi kosong. Okey. So sepatutnya bukan asnaf, okey, dengan jumlah yang tertera lah. Okey, jumlah yang tertera. Okey. So maklumat itu tiada. Okey, so sepatutnya contoh nampak. Jumlah keperluan tiada, jumlah pendapatan tiada. Okey, lebihan kekurangan dia tulis ni kosong. Okey. So kategori asnaf masih lagi bukan asnaf lah. Ini merupakan beberapa kesilapan pelajar apabila mengisi borang sistem semakan had kifayah yang disediakan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Polis. Okey. So saya ulang semula, jangan sekali cetak, tekan button cetak maklumat. Tekan button control pada keyboard dan juga button P serentak. Okey. Dan barulah you save muka surat yang berkaitan. Okey. Okey. So lain-lain dokumen sijil kematian sekiranya ada, sijil perceraian, surat akuan perubatan, okey. Dan semua dokumen-dokumen ini perlulah disusun mengikut urutan dalam satu PDF file. So nanti you boleh screenshot, you boleh gunakan handphone masing-masing untuk scan. Okey, scan dokumen-dokumen ataupun kalau anda kata ada printer yang ada 3-in-1 function tu, yang ada scanner tu. Okey, so you scan elok-elok mengikut turutan. Okey, yang pertama kad matrik, keputusan peperiksaan, senarai tanggungan dan seterusnya lah. Okey. Boleh. So disebabkan itu di mana ada seramai 144 orang pelajar yang tidak ditemu duga. Okey, tidak ditemu duga. Di mana sesi temu duga itu dah berlangsung sehingga 12 Disember yang lepas. Okey, so dan bila pihak penemu duga dapati dokumen tidak lengkap, proses temu duga itu tidak berlaku lah. Okey, proses temu duga itu tidak berlaku. Okey, so unit zakat cawangan Perlis telah memutuskan untuk memberi peluang sekali lagi kepada para pelajar yang masih tidak melengkapkan dokumen untuk melengkapkan dokumen, okey, dan hantar semula dengan mengisi semula borang permohonan zakat UiTM cawangan Perlis. Nanti saya akan aktifkan semula, okey, supaya anda boleh isi dan pastikan semua dokumen telah lengkap. Okey, semua dokumen telah lengkap. Okey, so 144 orang pelajar yang tidak lengkap, okey, kita akan masukkan sesi temu duga itu untuk fasa yang kedua. Okey, untuk fasa yang pertama, senada pelajar telah diberikan kepada koordinator zakat dan akan dibawa masuk ke dalam mesyuarat kelulusan insya-Allah pada petang ini, dan akan dapatkan maklumat lah. Itu untuk fasa yang pertama. Okey, kita akan buka juga untuk fasa yang kedua untuk mana-mana para pelajar yang tidak lengkap dokumen dan belum lagi ditemu duga. Okey, ada soalan? Ada soalan? Faham lah? Okey, boleh open your mic sekiranya ada soalan. Saya nak tanya. Ya. Tempo isi borang baru tu, tempo dia berapa lama yang diberikan? Okey, untuk fasa yang kedua ini dan juga para pelajar yang tidak lengkapkan dokumen, kita beri tempoh ruang untuk melengkapkan dokumen itu sehingga 31 Disember. Okey, sehingga 31 Disember. Okey, dan kita akan semak dan akan melakukan sesi temu duga pada minggu berikutnya. So maksudnya kita akan bagi anda lebih kurang dalam tempoh seminggu lah untuk lengkapkan dokumen, dapatkan pengesahan. Okey. Okey, soalan di chat box
saya nak bertanya nombor 2 tu kalau student baru nak ganti dengan apa? Student baru tu maksudnya student apa? Student part 1, student penerapan. Nak tanya nombor 2 tu apa? Kalau student baru, saya tak faham. Kalau yang belum ada kad matrik, boleh tunjuk surat tawaran. Okey, sekiranya pelajar tiada kad matrik, belum dapat, okey, boleh lampirkan surat tawaran yang telah disahkan. Okey, bila last kami perlu hantar dokumen balik, saya telah jawab. Hari tu saya jalan Temuloga, jadi bermakna saya akan jalan Temuloga sekali lagi. Okey, so kita akan teliti lah, kalau anda kata dokumen tak lengkap, anda akan di Temuloga semula lah. Okey. Ada soalan? Faham lah? Faham tuan. Faham tuan. Jadi sila pastikan semua dokumen adalah lengkap dan juga telah disahkan. Yang telah disahkan lah. Kiranya untuk orang pengiraan sama ada asnaf tu, kalau ada butiran yang tak berkaitan, maknanya tak perlulah. So kalau anda kata ada kalkulator semakan kefayan tu, kalau anda kata maklumat itu tidak penting, tak perlu isi lah. Tak perlu masukkan lah. Kalau contoh, tak ada adik-beradik yang OKU, so tak ada, tak payah klik lah pada bahagian checkbox tu. Okay. Kita cuba, unit zakat sebenarnya ini nak mencuba untuk memberikan ruang kepada para pelajar. Okey, cuma kena isi dengan sempurna. Kena isi dengan sempurna. Cik Azlan, 5 orang kami tak boleh masuk macam mana? Saya akan aktifkan sebentar lagi. Okey, 5 orang saya rasa ada masalah ke? Siapa sini ada masalah untuk klik 5 orang? Sebab saya klik tadi okey je. Tuan, untuk orang asnaf tu juga perlu disahkan. Semua dokumen perlu disahkan. Okay, semua dokumen perlu disahkan. Okey, siapa yang perlu sahkan? Okey. Pegawai yang berautoriti di tempat anda. Pegawai yang berautoriti di tempat anda. Contoh ketua kampung. Okey, ketua penghulu. Okey, penghulu. Pengetua sekolah di kawasan tersebut. Yang mana anda merupakan bekas pelajar sekolah tersebut. Okey, guru besar dan sebagainya lah, yang pegawai yang berautoriti. Kalau saya tak hantar butiran yang diminta, maksudnya saya tidak akan temu. Ya, sekiranya para pelajar tidak melampirkan dokumen dan tidak disahkan, sesi temuduga tidak akan berlaku. Kami akan semak, okey, sekiranya lampir dokumen tapi tak disahkan, sesi temuduga tidak akan berlaku. Okay, dan status pelajar dikira sebagai tidak lengkap. Boleh lah. So sekiranya perlukan bantuan, kita cuba nak bantu sebenarnya, tapi di pihak pelajar perlulah lampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Ya, kena isi semula. Okay, kena isi semula Amirullah Ramzi. 5 orang tak boleh akses, nanti saya akan semak balik. Tuan, ayah saya pesada tentera, jadi tak ada selit lagi, tapi ada kata gaji tahunan. Okey, sekarang saya perlu lampirkan bersama borang pengesahan pendapatan. Kalau tak silap, kalau pesada tentera ada pencen kan? Ada. Berikan surat pencen itu. Di mana yang dalam penyata pencen tu menyatakan berapakah amount anda yang diterima kan. Okey, dan disahkan. Kalau saya tersangkut disebabkan banjir dan terdapat sancung. Okey. Bagi para pelajar, okey, yang memohon dan terkesan dengan bencana banjir yang berlaku pada baru-baru ini, okey, kita akan berikan kelonggaran sedikitlah. Kita akan berikan kelonggaran sedikit. Kita akan beri kelonggaran untuk dia hantar dalam tempoh yang lebih lama lah. Tapi tak adalah sampai penghujung semester, tidak. Kita akan berikan ruang. Okay, tapi kena maklumkan kepada saya lah. Kena maklumkan kepada saya dalam Telegram. Okey. Yang tak dapat nak berikan dokumen dalam tempoh yang diberikan kerana terkesan dengan bencana banjir. Okey. Tapi kena betul lah.
Jangan dia tak kena macam mana banjir tapi dia beri alasan sedemikian. Okey, ada soalan lain? Saya buka ruang kepada mana-mana para pelajar yang ingin bertanya. Tiada. Faham tak? Tuan ibu saya merupakan keluarga tapi saya tidak punya. Okey, kalau anda kata ibu merupakan ketua keluarga dan tidak bekerja, maksudnya tanggungjawab itu dipikul oleh orang lain lah. Contohnya mungkin abang, mungkin kakak. So abang itu merupakan ketua keluarga. Okey, kakak sebagai ketua keluarga. Nyatakan kat situ. Insya-Allah saya nak masuk dalam grup Telegram. Saya rasa saya dah bagi dah dalam Ustaz lah. Sebentar saya ambil link sikit. Ada lagi yang tak masuk dalam ni, dalam grup Telegram. Okey, sebentar. Ni grup Telegram unit zakat. Okey, Encik Azlan, link yang ni kami isi yang lain. Seperti mana yang saya tunjukkan tadi. Okey, dekat bahagian borang permohonan, saya share semula. Okey, nampak So, pergi kepada home. So, di bawah borang permohonan, pilih zakat sara diri. Okay, pilih zakat sara diri dan nanti dekat sini akan ada form tu lah. Okey, kat sini dia akan tulis resume collecting response. Sebab saya telah matikan penerimaan. Okey, tapi kalau anda kata nanti tuan saya dah buka semula, nanti you boleh isi semula lah. Okey, ataupun tekan button ni. Ada button ni hujung sebelah kanan ni untuk you besarkan form tersebut. So tak buka lah sebab saya dah off kan dia. Okey, sebab telah masih lagi dalam ketika itu proses temuduga sedang berlaku. So permohonan ditutup sementara waktu. Okey. Apa lagi? Kalau kakak yang jadi ketua keluarga kena lampirkan sikit lagi. Ya, kalau kakak jadi ketua keluarga, siapa yang jadi ketua keluarga kena lampirkan lah sikit gaji kakak tu. Okay, ataupun penjaga. Tuan kalau dah di-invite dalam grup temuduga tapi nama dia dekat senarai pekerja lengkap macam mana? Kalau dah di-invite dalam grup temuduga, okey. Ada setengah penemuduga yang create group. Okey, yang create group sendiri untuk proses temuduga. Tak ada masalah. Okey. As long as nanti you hantar semula dokumen yang telah lengkap, barulah prosesi temuduga itu berlaku. Walaupun you dah ada dalam grup tu. Okay. Kita akan berikan penemuduga yang sama. Pihak zakat UiTM Cawangan Perlis telah memberikan makluman dan juga panduan kepada penemuduga untuk tidak menemuduga mana-mana permohonan yang tidak lengkap dan telah disahkan. Semua dokumen perlu disahkan. Ya. Bila kami boleh isi semula? Saya akan buka semula link ini selepas solat Jumaat lah. InsyaAllah. Okay, ada soalan lain? Tak ada. Okey, saya ingat itu saja untuk hari ini, untuk taklimat yang khas pada pagi ini. Okey, so saya pastikan semua dokumen diberikan dan telah disahkan. Okey. Alright. Ada sini yang terkesan dengan banjir ke? Ada sini yang terkesan dengan banjir ke? Angkat tangan sikit. Tapi yang terkesan dengan banjir. Tak ada. Seorang. Lukman. Okey, so terima kasih kerana sudi hadir pada taklimat ringkas pada pagi ini. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah wal asr.